Salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Awang Masyabi dan juga kepada semua penonton. Pada hari ini, kami akan membentangkan tentang subjek SSB 2014 Kajian Penyelidikan dalam Sains Sosial. Kami merupakan kumpulan 21 dan tajuk kami adalah Masalah Pengangguran dalam Masyarakat Sejagat dan Langkah-langkah Menanganinya. Pada pembentangan video pada hari ini, saya, Brandon Bonnie Jeffrinus, akan membentangkan pembentangan ini bersama dengan Nur Arafa binti Asri. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, yaitu saya sendiri, Brandon Bonnie Jeffrinus, Immanuel Isaac anak Mark Jackson, Marilyn Suzy anak Sintau, dan juga Nur Arafa binti Asri. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang pengenalan, kadar pengangguran dan guna tenaga ialah isu utama dalam pembangunan ekonomi sesebuah negara. Pengangguran adalah fenomena biasa bagi sesebuah negara yang pasaran buruhnya dinamik. Sesetengah pengangguran hanya berlaku dalam jangka masa yang pendek, yang mana ia hanya merupakan satu proses semula jadi bagi individu-individu yang bergerak antara satu pekerjaan ke satu pekerjaan yang lain atau pergerakan daripada alam persekolahan ke pasaran kerja. Sesetengah pengangguran lain pula mengambil masa beberapa bulan, mungkin disebabkan kesukaran mencari pekerjaan. Penganggur merujuk kepada mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi berminat untuk bekerja. Terdapat 2 kumpulan penganggur, yaitu pengangguran aktif dan pengangguran tidak aktif. Aktiviti ekonomi penduduk pada keseluruhannya bergantung kepada ciri-ciri demografi suatu populasi. Dengan itu, pecahan mereka yang aktif secara ekonomi berbeza di antara kumpulan-kumpulan kecil penduduk tersebut. Seterusnya, saya akan pergi kepada pernyataan masalah tentang topik kami. Masalah nomor 1 merupakan pengangguran menyebabkan pembaziran sumber, di mana firma tidak dapat mengoptimumkan kapasiti pengeluaran akibat daripada faktor-faktor pengeluaran seperti tenaga buruh tidak digunakan dengan sepenuhnya. Masalah kedua adalah pengangguran telah mengurangkan hasil kerajaan dan menambahkan kos kerajaan, di mana kadar pengangguran yang tinggi mengurangkan kutipan cukai pendapatan, perseorangan, dan cukai keuntungan syarikat akibat daripada kegiatan ekonomi yang berkurangan. Masalah yang ketiga adalah pengangguran menyebabkan rakyat kehilangan sumber pendapatan dan kuasa beli menurun, di mana jumlah barangan dan perkhidmatan yang dapat dinikmati berkurang menyebabkan taraf hidup rakyat merosot. Seterusnya merupakan objektif kajian kami. Kami mempunyai 2 objektif kajian, yaitu mengenal pasti masalah sebenar yang dihadapi oleh masyarakat sejagat dalam mengatasi masalah pengangguran, dan juga mengenal pasti langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh masyarakat sejagat bagi menangani masalah pengangguran. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang tinjauan literatur. Masalah pengangguran dalam masyarakat sejagat terbahagi kepada 4 sektor, yaitu dalam sektor pendidikan, graduan, pekerja asing, dan juga ekonomi. Pertama, kita akan pergi kepada pendidikan. Pelajar kurang didedahkan dengan model gaya pembelajaran dan kemahiran semasa di peringkat awal persekolahan. Dun dan Dun 1978 juga mendapati bahwa seseorang pelajar yang mempunyai kaedah, sumber, dan program yang disesuaikan dengan strategi pembelajaran dapat meningkatkan pencapaian akademik, yaitu membawa individu tersebut mencapai ke tahap yang lebih cemerlang. Seterusnya adalah dalam sektor graduan. Holden et al. 2002 menyatakan bahwa kebanyakan majikan gemar mencari seseorang graduan yang proaktif dan boleh menggunakan kemahiran tahap tertinggi, termasuk kemahiran dalam menganalisis, mengkritik, sintesis, dan komunikasi dengan pelbagai lapisan peringkat umur. Laporan daripada The National Graduate Employability Blueprint 2012 hingga 2017 menerangkan bahwa masalah yang paling kerap dikenal pasti oleh majikan terhadap graduan adalah lemah dalam penguasaan bahasa Inggris, sikap, dan personality yang lemah, meminta gaji atau faedah yang tidak realistik, dan memilih pekerja. Masalah yang seterusnya adalah dalam sektor ekonomi. Tindakan kerajaan dalam mengisytiharkan PKP terhadap rakyatnya telah menyebabkan peningkatan kadar pengangguran di Malaysia. Ini kerana
Dengan pengenalan PKP ini, syarikat menghadapi peningkatan kos dan merasakan keperluan untuk mengambil langkah dan pendekatan untuk melepaskan tenaga kerja mereka untuk mengurangkan tenaga kerja dan mengurangkan kos operasi mereka pada masa yang sama. Menurut Junaidi Mansor dan Amirul Rafiq Abu Rahim 2020, golongan muda di bawah umur 30 tahun paling ramai terjejas akibat wabak tersebut. Ini karena majoriti golongan muda di bawah umur 30 tahun percaya mereka masih baru dalam tenaga kerja atau masih menganggur dan oleh itu masih belum stabil dari segi keuangan. Seterusnya yang terakhir adalah dalam sektor pekerja asing. Pekerja asing dapat membantu untuk menangani masalah kekurangan tenaga buruh, kesan daripada tidak ada pekerja yang cukup dan juga kekurangan pekerja tempatan sama ada dari segi kuantiti atau bagi mengisi kekosongan pekerjaan sektor-sektor tertentu. Hasil kajian Zimmerman 1995 adalah sama dengan kajian yang dilakukan oleh Simon 1988, yaitu kemasukan pekerja asing ke pasaran buruh. Beberapa negara yang dikaji tidak menjejaskan pertumbuhan ekonomi, peluang pekerjaan, dan kadar upah bagi pekerja tempatan. Berdasarkan raja berikut, ini menunjukkan analisis data daripada Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2009. Rajah tersebut menunjukkan kemelesetan ekonomi yang dialami Malaysia pada tahun 1985. Kadar pengangguran tersebut meningkat kepada 5.6% pada tahun 1985 dan 7.4% pada tahun 1986. Ini merupakan tahun yang mencatatkan peratusan pengangguran paling tinggi dalam tempoh 30 tahun, yaitu dari 1981 sehingga 2010. Salah satu punca yang dapat dikenal pasti adalah pertumbuhan sektor swasta yang perlahan pada tahun 1970-an sehingga pertengahan 1980-an yang menyebabkan pengurangan dalam permintaan buruh. Kami menggunakan data sekunder sebagai metodologi kajian untuk memperoleh data dan informasi dari laman web rasmi seperti laman web jurnal Kementerian Kesihatan Malaysia, risalah-risalah dan berita harian. Data-data yang penting akan kami peroleh daripada Kamus Dewan edisi keempat, Kamus Dewan edisi kedua dan sebagainya dari sumber internet. Jadi, kami memilih untuk melayari laman sesawang daripada laman web Google untuk menambah maklumat dalam kajian ini yang berkaitan dengan tajuk yang kami pilih, iaitu pengangguran. Terdapat punca pengangguran dari segi pendidikan. Yang pertama ialah lambakan graduan yang berlaku ketika dunia diancam wabak COVID-19. Kursus IPT yang tidak relevan juga merupakan salah satu puncanya. Kursus yang mereka pelajari tidak menepati syarat yang diinginkan oleh sebuah syarikat. Graduan yang terlalu memilih pekerjaan juga menyebabkan mereka menganggur kerana mencari pekerjaan yang setaraf dengan ijazah mereka. Penampilan diri yang tidak terurus menyebabkan sebuah syarikat sukar untuk menerima mereka. Penguasaan bahasa Inggeris yang lemah juga punca yang menyebabkan pengangguran di Malaysia kerana ia merupakan bahasa kedua yang harus dikuasai. Graduan yang memohon gaji atau faedah yang tidak relevan menyebabkan majikan tidak berminat untuk mengambil mereka bekerja. Pengangguran dari segi ekonomi berlaku akibat wabak COVID-19 sehingga menyebabkan syarikat tidak mampu membayar gaji pekerja. Calon yang berprestasi tinggi untuk jawatan yang ditawarkan juga menjadi puncanya kerana polisi gaji pada masa pengambilan pekerja tidak sepadan dengan kelulusan. Pekerja asing menyebabkan peluang pekerjaan terhadap rakyat tempatan berkurang. Pertambahan keluaran negara menyebabkan harga barangan atau perkhidmatan akan menjadi lebih rendah sehingga mengakibatkan pengangguran. Diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap pekerja asing menyebabkan pengangguran kerana mempengaruhi kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Terdapat punca pengangguran dari segi pendidikan. Yang pertama ialah lambakan graduan yang berlaku ketika dunia diancam wabak COVID-19. Kursus IPT yang tidak relevan juga merupakan salah satu puncanya. Kursus yang mereka pelajari tidak menepati syarat yang diinginkan
diberikan oleh sebuah syarikat. Graduan yang terlalu memilih pekerjaan juga menyebabkan mereka menganggur kerana mencari pekerjaan yang setaraf dengan ijazah mereka. Penampilan diri yang tidak terurus menyebabkan sebuah syarikat sukar untuk menerima mereka. Penguasaan bahasa Inggeris yang lemah juga punca yang menyebabkan pengangguran di Malaysia kerana ia merupakan bahasa kedua yang harus dikuasai. Graduan yang memohon gaji atau faedah yang tidak relevan menyebabkan majikan tidak berminat untuk mengambil mereka bekerja. Langkah mengatasi pengangguran dari segi pendidikan ialah menghasilkan graduan yang menepati keperluan industri agar menepati kehendak industri di Malaysia. Menawarkan lebih banyak peluang pekerjaan juga langkah untuk mengatasi pengangguran dari segi pendidikan. Hal ini kerana pentadbiran dan kejayaan sesebuah negara bergantung kepada kaki tangan awam. Seterusnya, langkah untuk mengatasi pengangguran dari segi graduan adalah memperbaiki sikap diri dengan tidak memilih pekerjaan serta tempoh latihan industri yang mencukupi agar graduan memperoleh pengalaman kerja dan kemahiran insaniah di dalam kampus dan di luar kampus. Menaik taraf pendidikan juga langkahnya agar dapat memperbaiki kemahiran bahasa Inggeris bagi meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan kerja. Berani menerokai bidang baharu supaya graduan mampu membina kerjaya persendirian atau menceburkan diri dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, langkah untuk mengatasi pengangguran dari segi pekerja asing adalah menguatkuasa penguatkuasaan undang-undang. Lebih-lebih lagi, kawasan perairan negara harus dikawal dan masyarakat harus menjadi mata-mata kepada pihak berkuasa terhadap aktiviti-aktiviti pendatang asing. Mengutamakan rakyat tempatan bekerja di pelbagai sektor juga merupakan langkahnya agar pihak kerajaan sentiasa mendaftarkan dan memberikan latihan asas kepada penduduk tempatan yang misalnya berminat untuk menjadi pembantu rumah. Malaysia juga harus menghadkan kebergantungan kepada buruh asing seperti pengambilan pekerja asing dalam sektor-sektor tertentu hendaklah mengikut prosedur yang diluluskan oleh kerajaan. Kesimpulannya, kerajaan dan badan bukan kerajaan perlu terlibat dalam usaha mengurangkan kadar pengangguran dan meningkatkan peluang pekerjaan. Langkah-langkah komprehensif bagi mengatasi masalah pengangguran amat diperlukan. Langkah-langkah ini dapat meliputi peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasional untuk meningkatkan keterampilan kerja individu, bantuan kewangan bagi penganggur dan peningkatan kerjasama antara sektor swasta dan awam dalam menciptakan peluang kerja. Bukan itu sahaja, kerjasama global juga diperlukan dalam upaya mengurangkan pengangguran. Kerjasama dalam bentuk perdagangan internasional dan pelaburan asing dapat menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Program dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kualifikasi pekerja, membantu usahawan kecil serta mempercepat pertumbuhan sektor yang memiliki potensi juga sangat penting dalam mengatasi masalah pengangguran. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Audio Jungle.